Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran adab hari ini, Ustazah akan menerangkan dan menceritakan kisah Juraij dan doa ibunya dan tauladan daripada kisah ini. Okey, mari kita bercerita. Okey. Juraij seorang ahli ibadah dalam kalangan Bani Israel. Dia telah membina sebuah rumah ibadah khusus untuk beribadah kepada Allah. Dia juga mempunyai seorang ibu yang solehah. Pada zaman dahulu ni ada seorang hamba ni yang baiklah, bernama Juraij. Juraij. Dia ni membina sebuah rumah ibadah khusus untuk beribadah. Ayatnya dia seorang yang baik ni, dia bina rumah ibadah yang khusus untuk dia beribadah kepada Allah. Sebagai contohnya, kalau kita suka bermain-mainan, sampai kita buat bilik mainan. Ada bilik mainan lah, supaya kita betul-betul boleh main dalam bilik mainan tu. Pada zaman dulu, Juraij ni dia ada rumah ibadah khusus supaya dia boleh betul-betul beribadah kepada Allah. Dan dia juga mempunyai seorang ibu yang solehah. Dia ada seorang ibu yang baiklah. Yang baik. Pada suatu hari, ibu Juraij datang lalu memanggilnya. Ketika itu dia sedang menunaikan solat sunat. Dia meneruskan solatnya tanpa menyahut panggilan ibunya. Peristiwa ini berulang selama 3 hari. Pada hari ketiga, ibunya sangat marah dan berkecil hati. Lantas, ibunya pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij melainkan setelah dia diuji dengan penzina. Di sini menerangkan bila Juraij sedang solat sunat ibu Juraij ni panggil Juraij, wahai Juraij, kan? Panggil Juraij. Juraij tidak menyahut sebab masa tu Juraij sedang solat sunat. Peristiwa ni berlaku selama 3 hari. Hari ni contohnya Juraij solat hari ni, ibu dia panggil, Juraij pun tak menyahut. Esoknya hari pula Juraij solat, ibunya panggil, tak menyahut. Sampailah hari ketiga pun ibu Juraij panggil Juraij. Juraij tidak menyahut dan ibunya berasa kecil hati dengan Juraij, rasa sedih hati. Lepas tu ibunya pun berdoa kepada Allah. Allah, janganlah engkau matikan Juraij melainkan setelah dia diuji dengan penzina. Itu doa ibunya. Lepas tu apa yang berlaku? Selepas peristiwa ibunya panggil, dia tak jawab tu, ketika Juraij sedang beribadah, seorang perempuan jahat datang menemui dan mengajaknya melakukan zina. Tetapi dia menolak dan terus beribadah. Perempuan itu sangat marah dan melakukan zina dengan seorang penggembala kambing yang sedang berteduh di rumah ibadah Juraij. Perempuan jahat itu pun mengandung dan melahirkan anak. Perempuan itu memfitnah Juraij dengan menyatakan bahawa anak itu ialah anak Juraij. Di sini selepas peristiwa ibunya berdoa tu, ketika Juraij sedang beribadah kepada Allah, seorang perempuan jahat, ada orang jahat ni, jumpa dengan Juraij dan mengajaknya melakukan zina, mengajak perbuatan yang jahat dan dosa besar lah, zina ni. Tetapi Juraij ni dia seorang yang soleh, dia menolak, dia tak say buat benda jahat tu. Lepas tu dia pun terus beribadah. Lepas tu Tino jahat tu marah sebabnya Juraij tak say berbuat jahat. Perempuan tu marah. Lepas tu perempuan tu melakukan perbuatan jahat tu dengan orang lain, dengan pengembala kambing. Yang masa tu pengembala kambing ni dia duduk berteduh dekat rumah ibadah Juraij. Lepas tu perempuan jahat tu pun melakukan zina dengan penggembala kambing dan mengandung.
dan melahirkan anak. Lepas tu Oitina perempuan jahat tu dia fitnah Jurash. Dia nuduh Jurash bahawa anak dia beranak dan dia lahir tu ialah anak Jurash. Selepas itu, apabila mendengar fitnah itu, penduduk kampung amat marah akan Jurash. Mereka pun memukul dan merobohkan rumah ibadahnya. Jurash menafikan bahawa anak itu ialah anaknya. Dia meminta izin untuk solat sebentar. Setelah menunaikan solat, dia pun telah pergi menemui bayi itu. Dia memegang perut bayi itu lalu bertanya, "Siapakah bapamu?" Tiba-tiba bayi itu berkata-kata, "Bapaku ialah penggembala kambing." Okey, di sini apabila fitnah tu tersebar di kampung tu, penduduk kampung tu marahlah deh. Marah apa buat jahat ni. Okey. Jurah pun menafikan. Lepas Jurash menafikan, saya tidak membuat perbuatan itu. Lepas tu Jurash pun meminta izin untuk pergi solat. Dia minta izin, tunggu saya nak pergi solat dulu. Okey, selepas menunaikan solat, Jurash pun pergi jumpa dengan baby tu. Dia pergi perut baby tu. Lepas tu Jurash ni bertanya kepada baby, "Siapakah bapamu?" Tiba-tiba baby lepas lahir kan, baby dapat berkata-kata, "Bapaku ialah penggembala kambing." Ini keajaiban yang berlaku di sini. Baby tu berkata-kata, "Bapaku ialah penggembala kambing." Semua penduduk terkejut dan menyesal atas perbuatan jahat mereka terhadap Jurash. Mereka menawarkan untuk membina kembali rumah ibadah Jurash dengan emas dan perak. Tetapi dia menolak tawaran itu. Jurash meminta mereka membinanya semula daripada tanah seperti sebelumnya. Okey, selepas baby tu berkata-kata, semua penduduk ni terkejut dan menyesal lah. Dia terkejut sebab baby tu boleh bercakap perkara benar, dan mereka menyesal sebabnya tuduh Jurash ni buat zina. Lepas tu mereka menuduh ni, dia menawarkan untuk bina balik rumah ibadah Jurash yang mereka roboh. Dia roboh rumah ibadah Jurash ke tadi. Lepas dia roboh tu, lepas dia tahu Jurash ni betul, dia pun menawarkan untuk membina kembali rumah ibadah. Dia menawarkan untuk membina dengan emas dan perak. Kalau kita sukalah ni nak bina rumah dengan emas dan perak. Tetapi Jurash ni dia menolak tawaran itu. Jurash ni dia menolak tawaran untuk bina rumah dia tu daripada emas dan perak. Seperti yang kita tahu, Jurash ni dia orang yang soleh, jadi dia tidak termakan dengan tawaran yang harta tu, emas dan perak. Lepas tu Jurash pun meminta membinanya semula daripada tanah biasa. Binalah macam mula-mula rumah ibadah tu buat dengan tanah, tak silah dengan emas dan perak. Jadi begitulah kisahnya, di mana Jurash tengah solat. Lepas tu ibu dia panggil 3 kali, Jurash pun tak jawab. Jadi Jurash pun diuji, doa ibunya dimakbulkan dan diuji dengan Oitina jahat dia. Lepas tu disebabkan solehnya Jurash ni, Allah pun membuktikan bahawa Jurash ni tidak buatlah benda jahat tu. Jadinya semua penduduk terkejut dan menyesal. Okey, di sini kita boleh ambil beberapa iktibar dan tauladan daripada kisah ni. Okey, iktibar daripada kisah Jurash. Yang pertama sekali, pentingnya adab dan menyahut panggilan ibu. Seperti dan Ustazah cerita saat ni, semasa Jurash solat sunat tu, ibu dia panggil, tapi Jurash pun tidak jawab, tidak menyahut, dan dia pun diuji dengan perempuan jahat. Jadi di sini pentingnya untuk sahut panggilan ibu, walaupun masa tu solat sunat dia. Solat tu sunat sahaja. Jadi yang lebih penting di sini ialah menyahut panggilan ibu.
Solat pun penting, menyahut panggilan ibu tu lebih penting. Jadi kita kena dahulukan yang lebih penting lah, iaitu menyahut panggilan ibu. Sama juga kita ni, kita tengah bermain ni, contoh bermain dengan adik-adik, dengan sepupu. Bila ibu panggil kita, bila umi panggil kita, kita kena sahut. Kita kena sahut lah, jangan buat tak dengar. Tu kurang adab lah. Kurang adab. Jadi setiap kali ibu panggil kita, kita kena menyahut. Okey. Yang kedua, solat penyelesai masalah dan Allah pertolongan terbaik. Okey, dalam kisah ni juga Ustazah ada sebut semasa Jurash difitnah, dituduh oleh orang jahat ni, perempuan jahat tu, Jurash meminta izin untuk solat. Jurash meminta izin untuk solat. Lepas tu naik solat pun, dia pun barulah pergi jumpa baby semua tu. Okey, di sini solat ni adalah penyelesai masalah. Sama juga bila kita di dunia ni, bila kita ada masalah, kita ada rasa serabut, kita rasa payah pehe kau ni, kita ada masalah lain, kita kena solat dulu. Solat sebentar, kita solat sunat, kita doa kepada Allah, Allah permudahkanlah urusanku deh. Dan kepada Allah lah kita kena minta tolong. Sebabnya Allah lah yang memberi pertolongan yang terbaik kepada kita. Bukannya kawan-kawan kita, bukannya sahabat-sahabat kita lain. Jadi Allah ni ialah pertolongan terbaik. Bila kita ada masalah, kita solat dan kita berdoa. Sama juga dengan kisah Jurash ni, dia ada masalah besar, iaitu orang lain tuduh dia melakukan zina. Dia pun minta izin solat, dia berdoa kepada Allah, Allah pun permudahkan kepada dia dengan baby tu dapat berkata-kata. Ini adalah iktibar dan tauladan, pengajaran daripada kisah. Yang terakhir, kisah iktibar yang terakhir, nombor 3, karamah Jurash, iaitu bayi berkata-kata dan menjawab persoalan Jurash. Karamah ni maksudnya kemuliaan yang Allah bagi kepada wali-wali Allah yang soleh lah. Sebagai contohnya, kalau Nabi kita panggil mukjizat, Allah bagi mukjizat kepada Nabi-Nabi. Contohnya Nabi dapat belah bulan, Nabi Musa, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular, itu dipanggil mukjizat. Kalau wali-wali Allah, hamba Allah, dia panggil karamah. Karamah ni perkara ajaib lah yang berlaku, iaitu bayi berkata-kata dan menjawab persoalan Jurash. Jurash kan tanya baby tu, siapakah bapamu? Lepas tu baby tu berkata-kata dan menjawab, bapaku pengembala kambing. Ini adalah karamah, dipanggil karamah Jurash. Jadi inilah dia kisah Jurash dan doa ibunya. Jadi ada beberapa iktibar yang Ustazah dah sebut saat ni. Ini kisah benar lah ni, kisah benar, kisah Jurash pada zaman Arab dahulu lah ni, kisah benar, dan kita dapat ambil iktibar daripada kisah ni. Jadi semoga anak-anak murid Ustazah dapat ambil iktibar daripada kisah ni. Dan perkara penting nak disampaikan di sini ialah pentingnya adab lah, adab dan menyahut panggilan ibu. Tak semestinya menyahut lah, kita kena berbuat baik kepada ibu, kena sentiasa tolong ibu, permudahkan urusan ibu deh. Jangan buat rasa ibu kita ni sedih. Bila ibu kita kecil hati, rasa hati dengan kita ni, jadi kita ada lah akibatnya seperti yang kita belajar sebelum ni, hidup tidak diberkati deh, dan kita ni dalam keadaan gelisah. Okey. Jadi setakat itu sajalah video Ustazah kali ini mengenai kisah Jurash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.